Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Surau Ustaz Ismail sekaligus merangka pengerusi pada majlis malam ini. Yang bahagia Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, sahabat, abang, guru yang lama sangat terjumpa seterusnya hadirin hadirat, para alim ulama, ustaz, ustazah, bapak-bapak saya hormati sekalian. Saya mendapat tahu bahawa ini penampilan pertama yang bahagia Ustaz Syed Qadir di surau kita ini. Dan tadi saya cuba laju-laju juga tanya boleh tak sebelah sekali kat sini. Dia senyum panjang. Allahuakbar, pengurusi cubalah bincang macam mana. Kalau dapat Ustaz Syed Qadir dengan kita ni, satu rahmat lah, insyaAllah. Baik, pada malam ini kita akan membincangkan berkenaan dengan satu topik yang besar, berkenaan dengan junjungan besar Nabi SAW, manusia, insan yang bertanggungjawab menyebabkan kita berada dalam keadaan apa yang kita ada sekarang, yang ini nikmat Islam dan iman yang tidak ada pada umat lain, yang tidak ada pada mereka yang belum menemui cahaya hidayah itu sendiri. Dan Nabi SAW begitu sekali keistimewaannya jelas. Kenapa tuan-tuan? Kerana antara mukjizat yang meskipun sudah 1400 tahun sebelumnya Nabi SAW dah meninggal, tapi mukjizat, kesan-kesan, kehebatan Nabi SAW masih pun kita rasai pada hari ini. Ini tidak ada pada Nabi-Nabi yang lain. Khususnya kita dah bincang tempoh hari yang aku suruh adalah Al-Quran itu sendiri. Dan hari ini kita akan mulakan juga sebagai maratib ataupun dia punya turutan dalam perbincangan setiap apa tentang kehidupan kita sebagai seorang Muslim, mesti terlebih dahulu dengan Quran. Kemudiannya hadis Nabi SAW, barulah pendapat ijma' dan qiyas para ahli ulama. Jadi nak dapat kita nak bincang tentang Nabi Muhammad tu mesti melalui Al-Quran. Jadi alhamdulillah pengurusi sudah mulakan dengan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, yakni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam ayat ini tuan-tuan dan puan-puan ada 3 poin penting. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di awalnya Nabi SAW Allah Ta'ala kata laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Padanya Nabi itu ada contoh tauladan yang terbaik, uswatun hasanah. Dan itulah soalan yang akan menjadi soalan yang pertama kepada yang bagi Ustaz saya kepada Al-Jufri untuk menjawab, mengupas ayat ini, mentadabburkan kepada kita makna, intipati, essence ataupun ruh ayat ini yang bagi kita untuk kita fahami uswatun hasanah itu apa, dan juga 3 faktor itu, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dipersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina zufrina maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawli wal ikhlasa fil amal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadhil Ustaz Zahiruddin selaku moderator panel pertama. Merangkap dulu sekali insya-Allah. Pengurusi surau serta seluruh Hajatan Kuasa Surau Al-Ma'muriyah, ibu-ibu dan ayah-ayah, guru-guru, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah SWT membawa kita pada malam yang mulia, pada malam Isnin, malam yang mulia, malam pada hari yang kalau ikutkan Nabi SAW dilahirkan pada pagi
Isnin. Maka hari Isnin itu sendiri Nabi SAW sambut dengan berpuasa pada setiap minggu. Pada setiap hari Isnin Nabi SAW berpuasa. Para sahabat tanya kenapa Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin. Nabi SAW jawab, hari tersebut aku dilahirkan, aku dibangkitkan, Quran diturunkan pada aku pada hari Isnin. Jadi dengan kegembiraan tersebut Nabi SAW berpuasa. Dan kita pula sambut Nabi Rasul SAW, walaupun tidak setiap minggu seperti mana Nabi SAW lakukan, tapi setahun sekali ini pun mudah-mudahan bolehlah sedikit sebanyak menyegarkan kembali kasih sayang kita pada Nabi SAW. Memang tak cukup, confirm tak cukup, tapi paling tidak keberadaan kita pada malam ini mudah-mudahan adalah satu bukti bahawasanya memang kita mencintai dan mengasihi Nabi SAW. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Okey, straight to the point. Terus ada soalan yang ditanya oleh Ustaz Zainuddin berkenaan dengan ayat Al-Quran. Allah SWT berkata, dan ayat ini popular. Ayat ini sangat-sangat popular. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Biasanya orang ambil sampai situ. Pada Rasulullah itu sesungguhnya adalah contoh ikutan yang terbaik. Okey, itu biasanya kita ambil ke situ. Tetapi ramai di kalangan kita, masalahnya kita tahu bahawasanya memang Nabi SAW adalah contoh ikutan terbaik. Tahu tu memang ada. Memang dalam kepala kita, kalau kita tanya pada mana-mana umat Islam, betul ke Nabi SAW ada ihsan terhebat? Memang dia akan jawab iya lah. Mana boleh orang Islam kata tak adalah Nabi itu lebih kurang je lah macam tiga sebelah rumah saya. Tak mungkin. Dia akan kata Nabi SAW adalah ihsan terhebat. Confirm. Dan kita pula, fitrah manusia memang dia nak ikut orang yang hebat. Memang begitulah kan? Anak dia suka ikut bapak dia sebab bagi dia bapak dia paling hebat kan? Kita kadang-kadang kita ikut guru kita sebab bagi kita guru kita hebat. Dan kita nak ikut juga tokoh-tokoh yang tertentu sebab kita kenal tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang hebat. Sekarang ni memang itu fitrah manusia. Tapi fitrah manusia yang suka nak ikut orang yang hebat itu tak tadi pula dengan pengetahuan kita bahawa Nabi SAW orang yang hebat dan kita tak boleh nak ikut. Sebab ayat tadi itu dia tak berhenti kat situ saja. Ayat tadi tersebut, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Siapa dia orang yang boleh jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik? Orang yang mengharapkan Allah. Maksudnya mengharapkan ganjaran daripada Allah. Dia memang berharap pada Allah, baru dia boleh jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. Siapa yang mengharapkan hari akhirat, memang harapkan ganjaran di hari akhirat, barulah dia boleh jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. Dan orang yang ingat Allah selalulah sahaja yang boleh menjadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saya teringat apa yang disebutkan oleh Syekh Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Hukm Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dalam jilid yang kedua, dalam bab yang kedua, kitab tersebut Syekh Qadhi Iyad beliau menceritakan satu fasal ataupun satu bab. Beliau menceritakan bab fi ma jaa min alamat mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bab tersebut bercerita tentang tanda-tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada tanda yang disebutkan tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suka bersetuju dan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanding dengan bercanggah dengan orang tersebut. Dia tak payah Nabi SAW. Syekh Qadhi Iyad kata itu adalah fitrah manusia. Manusia bila sayang seseorang, dia memang kalau boleh nak setuju dengan orang. Mana ada orang kalau sayang seseorang, dia nak canggah saja, nak gaduh saja, nak berdebat saja kerja ni. Tak. Dia suka kalau boleh tally dengan orang tersebut. Kalau bergaduh seminggu, dia rasa tak terdarah. Dia rasa tak terdarah sebab dia sayang pada orang tu dan dia tidak suka bertingkah dengan orang tersebut. Kita kahwin pun macam tu juga kan, suami isteri. Kita lagi suka berdamai berbanding dengan bergaduh. Sebab kita tahu bahawasanya rumah tangga yang harmoni bila masing-masing dia boleh panggil bertoleransi kan. Kita malas nak gaduh-gaduh sangat. Walaupun kata tak ada, aku betul kan, aku betul, tak apa. Kita kata tu wife is always right kan. Women always right kan. Tak apalah, biarlah. Dia nak betul-betul je lah kan. Dia kata rule number 1, women always right. Rule number 2, refer to rule number 1. Itu je. Dia tak kira rule number 2 lah kan. Jadi itulah sebenarnya. Jadi pasal apa? Sebab nak sayang, memang salah satunya adalah kita suka bersetuju dengan berbanding dengan bercakap.
Itu konsep umum. Dan kita pada hari ini kita tengok, kita selalu nak bersetuju dengan Nabi SAW ataupun selalu nak bercakap dengan Nabi SAW. Bercakap dengan Nabi SAW bukan kita berdebat dengan Nabi SAW, tetapi apa yang Nabi SAW bawa kita tinggalkan ataupun kita tak peduli. Apa yang Nabi SAW galakkan kita buat bodoh je, ataupun kita kata tak ada benda lah. Dan apa yang Nabi SAW larang pula, yang itulah yang kita buat. Bermakna apa? Bermakna kita tidak benar-benar mengasihi Nabi SAW. Rupa-rupanya kasih sayang kita hanya digoring semata-mata. Di mulut kita boleh nyatakan, kita boleh nyanyikan kerinduan kita kepada Nabi SAW, tetapi dengan perbuatan kita bercakap dengan Nabi SAW. Dan itu sebabnya juga Syekh Qadiriyah, beliau menyatakan pula tanda yang kedua daripada kecintaan kepada Nabi SAW. Beliau menyatakan satu kaedahnya mudah. Kaedahnya adalah kata man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kata siapa yang suka satu benda, maka dia akan selalu sebut benda itu. Itu normal. Tuan-tuan kalau minat orang, kalau minat satu benda, minat bola contohnya, jumpa je sembang pasal bola, daripada jauh cakap pasal bola dah, kan? Dia kalau jumpa dia bola, tengok muka dia daripada jauh tu teringat bola terus, kan? Nampak daripada jauh nak cerita bola ni. Tengok bola teringat dia, kan? Tengok bola teringat kawan aku, kan? Macam tu. Rasa dia memang suka cakap pasal bola sebab dia cinta bola. Status Facebook dia tak ada dia cerita bola, kan? Aku tak sangka Manchester United boleh menang semalam 2-0, kan? Cerita juga dalam Facebook, kan? Dia itu semalam, malam ni cerita lain pula, esok cerita lain, sampai ke tahap Angola lawan Trinidad Tobago pun dia tahu berapa kosong, kan? Pasal dia minat bola, itu je dah cerita. Orang yang minat kereta tapi habis cerita pasal kereta, kan? Tuan-tuan ada kawan-kawan yang macam tu, kan? Sembang pasal kereta je kerja, enjin kereta, macam mana nak bagi kereta laju, macam mana nak bagi kereta lawa, kereta apa yang boleh bagus. Ada kawan saya semua kata, Ustaz, kau je lah kereta Ustaz, kau dia Ustaz, macam banyak kereta ni, itu je lah jumpa dia, itu je jumpa dia, itu je lah cakap kereta, kan? Saya tengok dia muka dia daripada jauh dah tahu dah, ni cerita lepas kereta dia, kan? Datang-datang suruh, kan? Ustaz, ada kereta baru Ustaz kau, kan? Terus cerita, kan? Dia cerita pula, Ustaz, kereta paling bagus sekali Ustaz, nama kereta tu Ustaz tu Bugatti Veyron, kan? Saya kata Bugatti Veyron tu kamu tahu ke macam mana? Kata juga lah Ustaz, Pak Cristiano Ronaldo pakai. Saya tanya sejak bila kamu minat bola, tahu Cristiano Ronaldo pakai kereta apa? Dia kata tak Ustaz, saya kenal Cristiano Ronaldo sebab dia pakai Bugatti Veyron, kan? Bukannya dia kenal Bugatti Veyron sebab Cristiano Ronaldo. Punya hebat dia minat kereta, kan? Saya kata, kamu pernah bawa ke? Bawa. Tengok pun tak pernah Ustaz, kan? Saya kata, kalau macam tu saya bantu lagi, saya peganglah kereta tu walaupun tak bawa, kan? Dia kata, ya Ustaz, Allah, dia pegang tangan saya macam ada keberkatan daripada kereta, kan? Berkat dia kata, tak hebat dia kata, punya sayang daripada kereta macam tu. Okey, ini benda biasa, kan? Isteri tuan-tuan macam tu juga. Kalau dia minat satu benda, dia suka cakap benda tu, kan? Kalau minat takwil contohnya, takwil lah dia, hari-hari cakap dah takwil, kan? Ada ke tuan-tuan ketawa ni confirm ada lah tu, kan? Dan kalau tak minat, kan? Kalau rasa nyampah orang masih cakap pasal takwil, sebelum kahwin tu tanya dulu, kan? Minat takwil, kan? Tak minat, okey, boleh jadi isteri. Contoh, kan? Kalau rasa nyampah, yang macam tu, kita minat satu benda, kita suka cakap. Orang minat politik, ayo cakap pasal politik, kan? Dia tak tahu benda pun kadang-kadang, kan? Tanya pelagari bila, tak tahu, tanya dah daftar pelagari belum? Kena daftar, kan? Itu biasa. Dari umum baru lepas, kan? Ada yang tak boleh bunyi sebab itulah. Tapi kita tengok kat Facebook, dia bersembang pun boleh, kan? Macam dia pun analisa politik nombor satu dunia, kan? Tapi tanya, dah daftar pelagari belum? Kena daftar, kan? Ada gitu. Daftar. Kita kalau sayang satu benda, kita akan suka juga. Sekarang ni, kita macam tanya pada diri kita, Nabi SAW ada tak jadi topik perbualan kita daripada pagi tadi? Ada tak kita cerita pasal Nabi SAW? Ada tak kita berbuat perbualan kita tu, kita dah sebut Nabi SAW gini-gini. Sama ada kita dengan keluarga ke, kita dengan kawan-kawan ke, apa-apa lah. Apa benda pun kita bercakap daripada pagi tadi sampai ke malam, berapa persen atau mungkin 0% tadi yang kita bercakap tentang Nabi SAW. Kita gagal nak relatekan apa yang kita buat dengan Nabi SAW. Sedangkan Nabi adalah uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Tapi kita tak dapat nak kaitkan apa sahaja yang berlaku pada kita ataupun apa-apa cerita kita
dengan Nabi SAW kerana kurangnya cinta kita kepada Nabi SAW. Ada yang kata tak ada Ustaz, bukan kurang cinta, tapi tak tahu nak relate macam mana. Nabi hidup 1400 tahun dulu, bukan sekarang. Satu. Yang keduanya pula, memang tak tahu nak cerita apa, sebab dia pun tak pernah baca pasal Nabi SAW. Tak tahu cerita pun pasal Nabi SAW. Kita kata tuan-tuan cerita dah tentang Nabi sebelum anak-anak tu tidur, kan? Jadikan bedtime story untuk anak-anak, cerita tentang Nabi SAW. Dia kata boleh Ustaz, tapi takut saya cerita dah habis, anak tak tidur-tidur lagi. Mana tak dia? Dia kata cerita lah perang-perang, kan? Perang-perang Nabi SAW kan budak-budak suka cerita perang. Dia kata okey boleh, tapi tu nak cerita perang. Cerita perang apa? Okey, cerita perang Badar. Tahu perang Badar? Tak tahu. Okey, ceritalah kat anak. Dia kata dia pergi kembali. Kenapa pening? Ya Ustaz, saya boleh cerita jadi je. Perang Badar berlaku pada zaman Nabi. Perang pertama antara orang Islam dengan orang kafir. Lawan-lawan menang. Habis kan? Budak tu pergi lah. Habis dah cerita bang, kan? Habis kan? Sebab tak tahu dah cerita, kan? Dia tahu dah kisah perang Badar tu orang Islam menang, itu je lah, kan? Jadi nak cerita tu tak boleh, tak berjaya nak cerita pada anak-anak, dan tak berjaya nak relatekan apa saja kehidupan kita dengan Nabi SAW. Tak berjaya jadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, sebab kita tak ingat Nabi SAW. Sebab ayat berhujung sekali wadzakarallaha katsiran, wadzakarallaha katsiran. Ingat Allah banyak-banyak. Sebab orang yang ingat Allah banyak-banyak, secara otomatik dia nak ingat kepada Nabi SAW. Bila dia nak ingat Nabi SAW, dia akan kaji buku-buku, ataupun dia akan cari sejarah Nabi SAW. Dia akan belajar sirah Nabi SAW. Bila dia belajar sirah Nabi SAW, Nabi SAW selalu akan jadi contoh ikutan dia, dan juga topik perbuatan dia. Dan saya baru balik daripada Eropah. Saya berjalan di satu tempat baru ni di UK. Daripada Scotland saya turun ke bawah naik kereta dengan seorang sahabat tu seorang veterina. Dia veterina. Jadi bila veterina ni dia cerita pasal binatang lah banyaknya, kan? Dan memang itu minat dia, cerita pasal binatang. Jadi ternampak kambing biri-biri yang banyak dekat UK, dekat ada ladang dia. Yang bila kita jalan ke highway tu, nampak ada ladang tu, nampak kambing biri-biri banyak. Jadi dia tengok kambing biri-biri tu, dia terus sebut, saya ingat ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata alaikum bil jamaah, Nabi suruh berjamaah. Dan dalam hadis tersebut Nabi kata syaitan serigala akan makan kambing yang sendirian. Jadi soalannya kata Ustaz, Nabi SAW bagi tahu tu kambing biri-biri ke kambing biasa? Kan saya sudah kata ini soalan veterina, kan? Dia tanya tu. Dan kata Nabi SAW, jadi topik dia berkaitan dengan Nabi, tapi benda yang dia minat kambing, kan? Jadi tanya kambing biri-biri ke kambing biasa, ke kambing gurun ke apa? Apa yang Nabi SAW? Saya pun saya pun terfikir je lah, kan? Teringat dari hadis tu. Ada beberapa matan riwayat hadis Nabi SAW berkaitan dengan hadis itu. Saya ingat ujungnya Nabi SAW menggunakan perkataan qasiyah. Qasiyah itu maksudnya yang terasing, Tapi apa sebelum daripada itu? Syatul qasiyah ke, syatul qasiyah ke, ataupun ghanaman qasi ke, ataupun manis ke. Pasal kambing dalam bahasa Arab ni berbagai perkataan. Dan Nabi SAW guna perkataan yang mana satu? Saya tinggal balik, kebanyakan matan menceritakan Nabi SAW sama ada sebutan syah ataupun ghanam. Nabi SAW menggunakan perkataan ma'is. Ma'is ni kambing macam biasa, kambing yang ada di tempat kita, kambing biasa. Syah, kambing biri-biri. Ghanam, kambing biri-biri, dan kambing biasa. Ini bahasa Arab ni kaya, kan? Jadi bila tinggal syah, kambing biri-biri. Nabi SAW kata, banyak riwayat ceritakan Nabi SAW sebut tu kambing biri-biri. Dia kata, Ustaz, kalau macam tu saya tahu sebab apa Nabi SAW sebut tentang kambing biri-biri. Kata sebab kambing biri-biri memang sifat dia tak suka duduk sorang-sorang. Dia memang akan berjemaah. Dan bila dia keluar daripada jemaah, dia akan jadi tak keluar Allah. Kambing biri-biri, dia keluar daripada jemaah biri-biri dia, keluar saja, dia akan jadi tak keluar Allah. Makan pun tak kena, dia jalan pun tak keluar Allah, dan senang untuk dimakan oleh serigala. Memang begitu sifat kambing. Sebab kambing biri-biri adalah binatang yang memang hidupnya berjemaah. Dia gitu. Jadi diceritakan saya itu, subhanallah. Saya ingat sayang pada Nabi SAW. Topik apa pun kita boleh cerita kaitkan dengan Nabi SAW. Tapi tentu sekali mesti ada dia punya poin pertama dia, iaitu
adanya maklumat tentang Nabi SAW. Dan nak dapat maklumat tentang Nabi SAW, dia datang daripada cinta pada Nabi SAW. Dia tiba balik cinta pada Nabi SAW menyebabkan kita bertambah minat untuk menggali tentang Nabi SAW. Dan orang yang banyak lagi menggali dan membaca tentang Nabi SAW, dia akan bertambah lagi cinta pada Nabi SAW. Memang begitu dia punya hubungan itu. Sayang pada Nabi, baca cerita Nabi. Baca cerita Nabi, makin sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang suka membaca dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan yang terbaik. Alhamdulillah, saya kira satu penerangan yang itu sekali menyantuni keinginan kita untuk merasakan ataupun menyerangi hati kita dengan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira melakukan tugas yang baik, dan kita masing-masing pun rasa terpuja dan makin rasa betapa ruginya kalau tidak kita mengenali secara sahih, secara tepat siapakah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu dengan setepat mengenali sumbernya yang betul-betul sahih. Baik, namun Ustaz, ada persoalan yang saya rasa dan pernah alami juga dahulu. Bila kita sebut tentang Nabi SAW, secara otomatiknya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW min qawlin wa fi'lin wa taqrir dikatakan hadis dalam sunnah. Dan setiap sunnah itu biasa dianggap sebagai hukumnya sunnah. Namun kalau kita tengok secara keseluruhan kehidupan Nabi SAW, banyak juga apa yang Rasulullah buat, laksanakan, kita tak boleh nak buat. Bahkan terhalang dengan nafsu yang lebih tinggi, yakni Al-Quran. Sebagai contoh dalam poligami, Rasulullah ada isteri sampai 9 orang dan hamba 2-3 orang lagi dalam satu masa selepas dia berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid meninggal. Kita memang dibenarkan untuk poligami, tapi tidak boleh lebih daripada 4, kerana surah An-Nisa ayat 2 kata begitu. Jadi di sini seakan ada kontradik. Adakah semua sunnah Rasulullah adalah sunnah sebagaimana yang dinyatakan oleh Usman Dinata dalam Bunya Lampung itu, atau bagaimana tu? Jadi kalau boleh dijelaskan kepada kita yang mana betul-betul sunnah yang hukumnya harus, yajuz, yang mana hukumnya betul-betul sunnah buat dapat pahala, tinggal lampung, dan juga ada sunnah yang mungkin wajib untuk kita buat. Ini soalan besar yang Ustaz nak cakap lama mana-mana lagi sebab berikan tugas saya. Baik. Alhamdulillah. Saya pun tak tahu sebab apa Ustaz Zainuddin banyak-banyak contoh poligami. Okey. Contoh yang dirahmati Allah, senang sini. Dia sunnah Nabi SAW. Kita perlu lihat dari sudut pertamanya. Bagi saya simple, kita sebut sunnah Nabi SAW. Kita ni siapa yang bercakap ini sunnah, itu sunnah. Sunnah Nabi SAW, kalau menurut ulama hadis contohnya, memang seperti mana sebutkan dari satu hadis tadi, iaitu semua yang datang daripada Nabi SAW, sama ada perkataan baginda, perbuatan baginda, ataupun perakuan baginda SAW. Hanya baginda tak bantah satu benda yang berlaku pada zaman baginda SAW, maka semuanya menjadi sunnah mereka mengikut ulama hadis. Maka mereka mengatakan ini adalah sunnah. Tetapi bila disebutkan sunnah di sisi ulama hadis, bukan seperti mana yang kita faham. Kita faham, kebanyakan kita faham sunnah itu adalah di kalangan para fuqaha. Para fuqaha itu maksudnya siapa? Ulama yang bincang hukum hakam. Ulama yang bincang hukum hakam, bila disebut sunat, contohnya benda ni sunat, orang Melayu sebut sunat lah. Sunnah maksudnya sama dengan mustahab, yakni benda yang baik dibuat. Benda yang baik dibuat, kalau tak buat pun tak dosa, tapi kalau buat lebih baik dapat pahala. Maka benda itu dipanggil sunnah. Jadi jangan kita keliru antara dua sunnah yang ini. Jadi bukan semua sunnah Nabi SAW di sisi ulama hadis adalah sunnah mengikut hukum di sisi ulama fiqh. Jadi kalau kita kata benda ni sunat, di sisi ulama fiqh mungkin benda itu bukan sunat. Contoh macam tadi, sunnah Nabi SAW ada yang Nabi SAW lakukan, para ulama kata ini khusus untuk Nabi SAW semata-mata.
Ada yang Nabi SAW lakukan sebab nak menunjukkan bahawa benda itu harus, bukan kata benda itu sunnah, tapi benda itu harus, boleh buat, tak nak buat pun tak apa, kan, tak ada masalah. Ada benda yang banyak Nabi SAW buat yang boleh jadi sunnah, yang kita buat berpahala. Ada benda yang Nabi SAW lakukan jadi wajib, kan. Semuanya ikut ulama hadis, mereka mengatakan ini adalah sunnah Nabi SAW. Jadi sebenarnya melihat kepada siapa yang bercakap, itu je lah. Kadang kita pun sama-sama kita kan, kalau kita bercakap pun orang Timur, orang Kelantan, orang Terengganu, dia bercakap dengan orang KL bercakap, contohnya kadang-kadang perkataan yang sama tetapi mungkin membawa maksud yang berbeza, kan. Dia sebut saing dia kawan. Bila saya sebut saing, kan, dia kata persaingan, itu orang nak gaduh kita, kan beza. Dia sebut saing apa tu, kan, saing, aku nak baik, aku tiba-tiba kata aku saing dengan dia pula, macam tu. Jadi kan berbeza, padahal perkataan yang sama, tapi tengok pada siapa yang bercakap. Okey, macam mana kita nak tahu mana satu yang patut kita buat, mana satu yang tak patut kita buat? Maka caranya tak lain dan tak bukan, disebutkan pun dalam Al-Quran, apa dia? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau tak tahu. Dan belajar, kalau kita belajar kita tahu lah, oh ini sunnah rupanya, oh ini baik kita buat rupanya, ini sangat baik kita buat. Dan perbuatan Nabi SAW secara umumnya memang kebanyakannya memang baik untuk kita ikut. Kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya baik untuk kita ikut. Walaupun sunnah itu sama ada berbentuk bid'ah ataupun tasyri'iyah, tengok kepada niatnya. Contoh, Nabi SAW adalah seorang manusia, jadi ada perbuatan-perbuatan Nabi SAW berbentuk manusiawi. Contoh, Nabi juga berpakaian, Nabi SAW juga makan dan minum, Nabi SAW juga buang air, Nabi SAW juga bersama dengan isteri, Nabi SAW juga ada anak-anak dan cucu yang bagi dia bermain bersama mereka. Semua perbuatan-perbuatan Nabi SAW ni kita ikut dengan niat mencintai Nabi SAW. Dapat pahala. Pakai jubah, ada orang cakap, alah Ustaz, Abu Jahal pakai jubah juga. Dia kata, alah Abu Jahal pakai jubah juga. Tak apa sekali kita tanya dia, kamu pernah jumpa Abu Jahal? Tanya dia balik. Dia kata, iya takut orang Arab pakai jubah tak ke? Dia kata, okey, katakanlah dia kata nak ikut, dia kata Abu Jahal pakai jubah. Kita jawab balik, kita pakai jubah bukan kerana ikut Abu Jahal, kita ikut jubah, pakai jubah kerana ikut Nabi SAW. Selagi contoh kita makan itu juga Abu Jahal pun makan, Fir'aun pun makan, kita makan niatkan sunnah Nabi SAW, maka makanan kita dapat makan, kita dapat pahala. Itu juga lah apa saja perbuatan kita daripada bangun tidur sampai tidur semula, kita mendapatkan sunnah Nabi SAW. Mudah saja, tapi kita belajar. Bila belajar, tahu. Saya bagi satu contoh, saya baru di dalam, bukan baru dalam, kamu dah tak masuk TV Hijrah, di TV Hijrah tahun lepas. Waktu seputar Maulid tahun lepas, TV Hijrah, saya sebut begini, saya kata, saya bagi contoh seorang tukang gunting rambut. Seorang tukang gunting rambut, kita pergi kedai dia, kita pergi kedai dia gunting rambut kita. Kita bagi tahu kepada dia, dia kata, kita bagi tahu dia, bang, nak gunting rambut saya punya belah kanan dulu boleh bang? Sebelum belah kiri. Nak sikat rambut saya belah kanan dulu belah kiri. Bagi tahu dia. Dia tanya kenapa buatnya tu? Kita kata sebab ni sunnah Nabi SAW suka begini. Tapi tukang gunting tu Islam lah. Kalau tuan-tuan jadi tu suka pergi kat mamak yang Hindu, tu nasib lah kan. Dia kata sunnah Nabi lah. Kita kata sunnah Nabi belah kanan dulu. Okey. Dia tahu, dia dapat ilmu daripada kita, satu ilmu. Kita balik, ada 10 lagi customer datang. Setiap customer yang datang, dia gunting juga sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Sebab dia teringat kita sebut sunnah Nabi SAW. Setiap kali dia gunting rambut, setiap kali itulah dia dapat pahala sebab gunting rambut belah kanan dulu ikut Nabi SAW. Dan kita juga dapat pahala tersebut sebab kita yang ajar dia. Bila kita ajar dia, maka kita dapat pahala man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik, mulakan satu perbuatan baik, dia dapat pahalanya dan pahala orang ikut dia sampai hari kiamat. Ini kan mudah. Setahun nak kata berapa puluh kepala dia dapat potong. Bukan potong kepala, potong rambutnya, potong kepala jadi berapa banyak
dia sebut dalam sebenarnya tu berapa banyak kepala dia dapat potong rambut ni lah. Betul tak kot? Kan? Okey. Jadi berapa banyak setahun dia punya customer agaknya. Customer lah senang. Kan? Berapa banyak pelanggan? Pelanggan dia beratus-ratus kepala, dia dapat gunting rambut dia, kan? Maka kita lah yang dapat pahala sebab dia ikut sunnah Nabi SAW. Tapi jangan senang-senang tengok hadis Nabi SAW terus kita bawa keluar hukum. Itu salah. Hukum rujuk pada para fuqaha, rujuk pada alim ulama yang berkaitan dengan hukum hakam. Kan? Contoh, ada hadis Nabi SAW pagi itu saya lihat semalam saya ajar dalam satu kelas tentang adab-adab istinja. Datang satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tuan bayang, tuan ambil hadis tu, oh sunnah punya kecil berdiri. Nak ajarlah orang semua kan, pakai ajar anak-anak dia kecil berdiri. Sunnah Nabi kan. Lepas tu bila orang cakap dengan dia, mana dia? Makruh kecil berdiri. Saya duduk lah. Dia kata, mana dia? Sunnah. Kenapa kata sunnah? Ustaz kata makruh. Dia kata balik, kau nak ikut ustaz kan ikut Nabi? Kan best tadi soalannya tu kan? Kita bermah sudah kan? Nak ikut ustaz kan ikut Nabi? Nabi kecil berdiri lah sudah kan? Hadis sahih tak? Jadi macam mana tu? Itu sebablah tak semua yang kita baca daripada hadis Nabi SAW terus kita boleh buat keluar hukumnya sunnah untuk kita. Nabi SAW bila dalam hadis tersebut macam dia itu rupa-rupanya ada sebab dia. Ulama dikaji kan, dia bukan setakat meriwayatkan hadis, dikaji juga sebab turunnya hadis tersebut, sebab datangnya hadis tersebut. Rupa-rupanya hadis datang sebabnya Nabi SAW kencingkan tempat tersebut. Dalam hadis tersebut kata busatoh tu tempat kat situ tu kotor. Bila kotor, kalau duduk takut terkena pakaian, terkena najis. Jadi bila berdiri lebih selamat, pakaian tak terkena najis. Satu. Yang keduanya pula, para sahabat, para ulama sebut kerana ketika itu Nabi SAW sedang sakit kaki baginda SAW, tak boleh nak duduk, jadi terpaksa berdiri. Maka para ulama mengeluarkan hukum asalnya makruh, tetapi kalau ada kemuzuran maka hilanglah sifat makruhnya, boleh dibuat. Jadi rupa-rupanya Nabi SAW nak tunjukkan contoh, kalau uzur inilah caranya, bukan terus bantai hukum sunnah. Jadi bahaya kalau kita terus bawa keluar hadis, tengok dalam Sahih Bukhari, tengok dalam Sahih Muslim, hadis sahih, terus kita ikut dan terus kita amalkan tanpa belajar. Jadi rupanya nak mengeluarkan hukum kena belajar, kena tanya, kena tahu. Dan at least tanya, jumpa satu hadis tanya pada Ustaz macam mana Ustaz? Hadis ni kata gini, elok tak kalau saya buat? Ada juga sahabat yang kreatif. Saya teringat semalam pun saya cerita soalan yang sama juga. Tapi saya rasa jemaah ni tak ada jemaah yang datang kuliah semalam. Dia tak boleh saya undangan sikit. Dia macam lah extra banyak kali saya undangan. Saya punya program Cahaya Diri tu ada berapa episod dia. Dekat extra dia ulang saya rasa dekat 100 kali. Jadi 100 kali katalah ada 5 episod, jadi 500 kali dia perlu TV kan. Dia program ini tu dia punya jimat dia kan. Dia bayar kita sekali je kan. Keluar 100 kali lah. Jadi lah untuk diri ni kan. Dan dia dapat kan. Saya akan dapat. Hari Selasa ni saya ada extra questions insyaAllah. Tajuk ada kaitan dengan poligami. Ustaz David jangan lupa tengok kan. Jadi bila kita cerita tentang semalam saya sebab ada seorang kawan saya cakap gini. Dia kata, Ustaz, saya suka makan aiskrim. Saya suka makan aiskrim sebab ikut sunnah Nabi. Saya pun dengar, kamu ya betul. Dia kata, ya Ustaz, ikut sunnah Nabi makan aiskrim. Saya kata, sama Nabi SAW bukan kata aiskrim, icebox pun tak ada lagi kan? Macam mana boleh ada aiskrim? Dia kata, ya Ustaz yang ajar kami dulu kan? Saya fikirlah bila masa aku ajar sunnah Nabi makan aiskrim. Dia memang suka makan aiskrim. Saya ingat lagi dia kata dia suka makan aiskrim vanila kan? Saya kata, bila masa Nabi suka makan aiskrim vanila ni? Dia kata, ada Ustaz yang ajar dulu. Saya kata, tak ada, saya tak pernah ajar. Dia kata, ada Ustaz ajar kami dulu kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab tersebut Ustaz kata Nabi SAW suka makan manisan yang sejuk.
es krim lah tu Ustaz. Katakan, dia yang ambil tadi. Dia ambil dia, manisan yang sejuk, es krim ke? Saya kata okey, bagus. Tak ada masalah. Mungkin kerana kecintaan pada Nabi SAW dan juga kecintaan dia pada es krim sebenarnya. Jadi direlatekan dengan cinta dia pada Nabi SAW. Sebab dia kata betul. Kalau betul Nabi SAW suka benda tu dan niat dia kerana sayang pada Nabi SAW, maka dapat balik. Punya mudah nak dapat balik sebenarnya. Tapi saya ni kena belajar, tanya lah. Tanya dulu betul ke? Takut kita yang tersilap faham, ataupun kita memang tak cukup ilmu alat, kita panggil ilmu untuk menggali hadis-hadis Nabi SAW. Itu sebablah para ulama menyatakan ataupun membahagikan Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kepada para ulama hadis, dia kata apa? Antumus sayadilah wa nahnul atibba. Dia kata kalian adalah orang-orang yang menjual ubat ataupun farmasis lah istilah pada hari ini, manakala kami adalah para doktor. Maksudnya apa? Hadis-hadis Nabi SAW, ulama hadis ni ibarat orang yang tahu tentang ubat. Dia farmasis, tetapi dia tak boleh diagnose sakit. Yang boleh diagnose sakit adalah doktor. Doktor yang diagnose sakit dan doktor bagi ubat. Doktor beli ubat daripada siapa, atau pesakit beli ubat daripada siapa? Daripada pakar-pakar ubat farmasis itu. Jadi begitulah kaitan antara hadis Nabi SAW dan juga hukum. Kedua-duanya dipanggil sunnah. Tetapi yang kita nak amalkan adalah sunnah seperti mana yang diajar mengikut hukum fiqahnya. Yang mana kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Bukan seperti mana sunnah yang lagi banyak, yang mana disebutkan ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang memang sunnah begitu, bahkan ada sunnah yang boleh jadi haram kita buat. Seperti mana saudara-saudara tadi, kahwin 9, Nabi SAW buat sunnah, tapi sunnah yang haram kita buat. Sunnah yang haram kita lakukan. Poligami sampai 9 orang isteri. Baru ni ada dekat YouTube cerita pasal